Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Dikasihi Fadil Ustaz Firdaus, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam Jumaat yang mulia ini kita dapat berkumpul untuk kita mengenang junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah keputeraannya pada bulan Rabiul Awal sebagai antara tanda kita mengasihi baginda sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat berharga. Tidak seperti insan-insan yang lain, seorang hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul dan menabalkan baginda sebagai utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu melainkan rasul. Gelaran rasul yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok bahawa di mana-mana juga baginda dipanggil dengan ya Rasulullah. Di rumah, luar rumah, tuan-tuan, tak ada seseorang yang orang panggil pangkat dia di mana-mana melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam rumah dia, isteri, anak, cucu dia panggil ya Rasulullah. Kita tak pernah dengar ustaz baca hadis ada Aisyah ke panggil kat Rasulullah Abang Mat. Tak ada. Yang panggil Abang Mat orang penjara. Kan, Bang Mat, Bang Mat, semua panggil ya Rasulullah. No? Kita kalau jadi Tok Imam Firdaus ya, kita di surau orang panggil imam, no? Panggil ustaz. Jumpa di rawak orang panggil apa, abang ustaz. Adakah ustaz malik rumah, bini dia kata, ustaz nak teh ke ustaz? Tak panggil dah gelaran tu. Kan, dipanggil ya Rasulullah, tak pernah panggil Muhammad ke, isteri-isteri dia panggil Mat ke, tak ada. Muhammad maknanya yang terpuji, orang yang terpuji. Mat, apa makna mat? Mata, mat makna mati. Sebab tu perempuan sekalian jangan panggil Abang Mat kat gerak. Kan, kalau 14 kali dia panggil Bang Mat sehari, makna 14 kali sehari doa bagi dia mati. Bang Mat, Bang Mat. Barangkali sebab tu kot no, statistik J ni bertambah di Malaysia. Tahu J? Kuda yang mana? Semakin meningkat. Barangkali kot pasal bini duk doa Bang Mat, Bang Mat, Abang mati, Abang mati. Tapi kita fahamlah, mat dalam Melayu kita ni bukan makna mati kan. Kita maksudkan yang lain. Mat ni macam-macam lah.
makna panggilan yang agak manja lah kan. Awang, mat, lebih kurang begitu lah kot. Kita tak masuk mati, tapi elok panggil bagi penuh. Kalau abang kita, suami kita nama Muhammad, abang Muhammad. Kalau agak payah nak panggil abang tu lah. Kalau nak panggil abang mat, buang mat tu, panggil abang. Kan sajalah. Buat kita mata makna dia mati, mat. Muhammad orang yang terpuji, Ahmad terpuji. Jadi Rasulullah tu diberi gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insan ini yang bernama Muhammad bin Abdullah ini luar biasa di kalangan hamba-hamba Allah, kerana Allah utus dia membawa sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Menerusi kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam lah kita dapat menikmati dua nikmat besar, iaitulah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Siapa kita tanpa dua nikmat ni? Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu sudah berada di tepi lubang neraka, yakni merujuk zaman jahiliyah, manusia hidup tanpa iman, tanpa Islam, dengan peradaban jahiliyah mereka itu. Arak diminum, judi jadi mainan mereka, zina perkara biasa tanpa syariat Islam. Ketika ni manusia sudah berada di tepi lubang neraka, tunggu mati ya. Lalu Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dua nikmat ni. Lalu mereka terima, mereka beriman, fa'anqazakum minha, maka kami selamatkan daripadanya, daripada neraka. Selamat manusia. Inilah yang Nabi bawa pada kita, menjadikan kita manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Tuan-tuan, maknanya kalau tak ada iman dalam Islam dalam diri kita, kita tak ada nilai di sisi Allah. Silap-silap lembu korban lagi mahal daripada kita. Seekor sampai 6-7 ribu. No? Katalah penjara Pulau Pinang tahun ni nak buat korban 5 ekor. Bukalah penyertaan. Buka sampai dekat nak raya haji dah dapat 4 ekor. Seekor lagi tak cukup. Kena buat macam mana? Kita kena bagi cukup juga. Oh, dia tuan kuasa syarat. Habis nak buat macam mana? Kita tengok ni ada orang tak semayang, tak puasa, surau pun tak pernah mai. Dia ni nak kata Islam ke mana, tak tahu. Lah ni tangkap dia, sembelih dia juga, bagi cukup 5. Tapi jangan buatlah saja contoh lah kan. Boleh cukup 5. Lapah lembu, lapah. Orang hak tak sembahyang tadi pun kita lapah. Buh dalam plastik. Setengah kilo tak dapat bawah. Semua anggota-anggota staf penjara sila datang ambil daging di bawah tu. Agak orang nak ambil mana? Orang ambil daging lembu.
Daging kawahat tak semayang tadi tu siapa pun tak ambil. Jangan kata nak ambil, lalu buat tu pun takut lari bingung lain. Tuan-tuan, tak ada nilai. Tapi bila ada iman dan Islam, nikmat besar ni menjadikan kita mulia di sisi Allah, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Sayyidina Bilal bin Rabah, dia sangat kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasih sungguh. Sebab tak ada manusia yang boleh ubah dia daripada hina pada pandangan manusia menjadi mulia di sisi Allah. Bilal ni Allah orang pandang sebelah mata dia. Dia orang Habsyah. Cuba Google tengok orang Habsyah macam mana. Kulit dia hitam. Kami dua hitam tak? Tapi hitam mana? Bilal lo hitam, hitam belegam. Bisa tengok apa nama belanga besi, masak dengan dapur kayu. Dia jadi ke mana? Lama-lama berkepin. Tambah lagu tu orang Syah hitam. Kemudian bibir mulut dia tebal, dicerita dalam sejarah Islam. Rambut kerintin. Benar. Kalau orang main Minang anak kita lah lagu tu punya rupa agak-agak nak terima. Dia habaq kat rombongan lelaki yang main, minta maaf lah, kami bukan tak mau, tapi anak nak belajar lagi. Tu cara tak mau bagi. Nak belajar lagi, walhal SPM 4 kali dah. Kemudian dia pula hamba sahaya. Hamba. Tuan-tuan, tapi bila dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata apa? Walaupun Bilal masih hidup, tapi aku sudah dengar bunyi tapak kaki dia duduk jalan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni Bilal. Dan dia salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Siapa dia? Bilal yang hitam. Alhamdulillah. Orang-orang hitam ni ada wakil dah dulu juga. Dia hitam kulit dia kan. Hitam dodoi, sekilo RM10 lebih. Putih ubi kayu, kilo berapa? Istimewa lah orang yang gelap-gelap hitam dah lah. Tuan-tuan, sebab tu Bilal sangat sayang pada Nabi, kasih kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah dengan apa yang dia bawa boleh mengubah Bilal menjadi orang yang mulia. Sayangnya Bilal bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia jadi cukup sedih. Rasulullah wafat pun 12 Rabiul Awal juga. Dia lahir 12 Rabiul Awal, dia wafat pun 12 Rabiul Awal. Saya duk perhati tengok kadang-kadang kawan-kawan kita meninggal, dia tak jauh dengan bulan kelahiran dia. Kadang-kadang dalam bulan tu juga. Tuan-tuan bulan apa? Jaga. Masuk bulan tu jangan duk naik motor dorai. Kata orang dah, tapi tak semestinya macam tu. Bilal sedih sampai dia tak boleh azan. Bila disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh piah. Dan sampai ke tahap dia tak boleh duduk di Madinah kerana rindukan Nabi, kasihkan Nabi. Tengok apa pun teringat Rasulullah, tengok tempat sembahyang Nabi teringat, tengok rumah dia teringat Nabi. Dia gitu. Ni yang kata Bilal bin Rabah. Lalu dia mengambil keputusan untuk berhijrah ke Yaman, nak bagi reda perasaan. Sayang sungguh sampai terlalu. Orang kita pun ada macam tu, yang kasih sangatlah suami isteri, lama lah duduk sekali. Tiba-tiba isteri meninggal, dia tak boleh duduk rumah tu, tak boleh duduk.
teringat. Tengok dapur teringat kat bini dia. Tengok kain batik lagi teringat. Oh, last sekali pergi duduk rumah anak-anak. Nak bagi redah lah. Saat duduk di rumah anak di Putrajaya, lepas tu 2-3 minggu pergi duduk rumah anak di Puteri Jaya. Duduk mesti duduk. Cucu tanya, awak tak Wan tak duduk rumah Wan? Dia kata tak boleh, aku tengok apa pun duk nampak tu hampa, nanti lesat. Sedih. Ada orang sampai macam tu. Yang keras hati pun ada juga, tapi tak ramai lah. Yang keras hati, yang macam tuan-tuan lah, orang Jawa ni semua keras hati. Dia sedih sangat 3 hari lah. 3 hari sedih, meleleh yang mata. Masuk hari keempat, meleleh ayat liok. Dia kata tunggu apa lagi, dia bukan nak balik mai lah. Kita amal lah lagu tu. Lagu itulah Bilal bin Rabah. Kerana dia dapat memiliki sesuatu yang amat berharga yang mengubah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk di Yaman. Satu malam dia tidur, dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada dia dalam tidur dia. Lalu Rasulullah berkata, kita tuan-tuan perempuan, kata ulama, kalau kita bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memang rezeki kita, itu memang Rasulullah. Sebab apa? Kerana iblis, syaitan, Allah tak izinkan dia menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh, dia tak boleh suruh menyerupai Nabi. Kalau mai dalam mimpi, tu betul Rasulullah. Iblis, syaitan dia tak boleh. Sebab tu kita tak pernah mimpi Nabi kan. Kita duk mimpi hak lain kawan-kawan lama, mimpi tunang hak tak jadi dulu. Tak duduk mimpi era Fazira, tak haru kan. Iblis dia boleh menyerupai manusia siapa pun, mak kita, tok kita. Tapi Rasulullah dia tak boleh. Kalaulah kita Allah bagi kelebihan bermimpi Rasulullah, syukurlah tuan-tuan. Itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Rasulullah kata kat dia, wahai Bilal, adakah engkau telah lupa kepada aku? Kenapa engkau tidak menziarahi aku? Tuan-tuan, kelebihan ziarah Nabi ini Masya Allah, tak sama kita ziarah kubur-kubur orang lain. Allah kata apa? Siapa yang menziarahi aku selepas aku wafat, sama seperti dia menziarahi aku waktu aku hidup. Jadi bercita-citalah kita supaya Allah murahkan rezeki kita dapat menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan saudara-saudari dapat peluang menziarah, ingat kita ziarah Nabi macam Nabi hidup. Siapa kita ziarahi dia hidup. Kena jaga akhlak kita, kena bagi salam kat dia, pakai pakaian yang bersih, adab akhlak kita. Lepas tu jangan duk kalau raya cukup tak syok lah tengok ada orang pergi ziarah Nabi, bukan dia kalau nak bagi salam, tapi ni duduk kalau duduk nak selfie nak buat Facebook. Tuan-tuan, tolak orang dan bersembang apa pun. Jaga adab kita. Lalu Bilal pun bila terjaga terus menuju ke Madinah. Dia ziarah Nabi dengan penuh kesayuan, kerinduan, kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis dah dia ziarah, datang Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, wahai Bilal, aku membawa hajat penduduk Madinah. Mohonlah kepada engkau supaya engkau kembali balik azan macam Rasulullah itu ada. Dia kata, minta maaf ya Umar, nantilah dulu, aku belum boleh. Tak apa.
Lepas tu datang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Minta, wahai Pakcik Bilal, tolonglah no, bang balik, azan balik sebagaimana zaman Rasulullah itu ada. Bilal bila dengar cucu Rasulullah SAW minta, dia tak upaya nak tolak lagi dah, sebab dia rasa seolah-olah Rasulullah SAW yang minta dia azan. Dia pun masuk waktu gagah azan juga. Bila azan mula, Bilal mula saja azan, Madinah yang tadinya agak riuh rendah dengan urusan niagaan apa semua, mereka dengar suara Bilal terus jadi kagum, sunyak, sepi. Mereka rasa macam seolah-olah berada masa tu Rasulullah tu ada, sebab Bilal dengan Rasulullah ni sinonim. Rasulullah azan, Nabi jadi imam tiap-tiap waktu. Rasulullah SAW lah yang melantik Sayyidina Bilal sebagai muazzin, sebagai tukang bang. Tukang bang tu dipanggil muazzin. Tukang bang zaman Nabi nama dia Bilal bin Rabah. Kita siapa bang dia? Bilal. Walaupun main tak apalah, no? Mudah-mudahan kata ulama, Allah bagilah kebaikan sebagaimana Allah bagi pada Bilal, bagi kat dia. Bila dia azan saja, jadi orang jadi terkejut dan tak berasa pakat berjalan mari ramai-ramai ke masjid. Omongnya kita ni nak ramai surau ke masjid, dia kena terkejut kali orang ramai. Ada satu cerita viral satu masa dulu kan. Satu masjid dalam satu kampung, tiba-tiba ada hamba Allah pergi azan pukul 10 pagi. 10 pagi dia bang. Allah pakat mai habis, orang tua, orang muda hak main masjid, hak tak pernah main masjid, pakat mai nak marah. Mai habis, polis pun main. Semua main. Tengok siapa dia ni. Bang buka apa nama amplifier tu, buka 10 pagi. Dia pun tunggu sampai habis azan, dia pun keluar, dia pun tengok, oh mak gila punya. Orang gila. Pi azan pukul 10 pagi. Apalah hang ni tak tahu fikir. Gila-gila lebih duk bang pukul 10 pagi. Dia keluar relax ya. Dia kata, waktu orang bang waktu zuhur, hampa tak main ramai lagu ni pun. Aku bang pukul 10, hampa main ramai. Aku ke gila, hampa ke gila. Kena tekan tu ya dia boleh. Tuan-tuan ni yang kata Bilal, dia azan sampai tang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu selok bila takbir bila rebah dia. Sayyidina Umar mari tanya, wahai Bilal, adakah kamu sakit? Dia kata, tidak ya Umar, aku tak mampu lagi dah. Bila aku sebut nama Rasulullah, aku terlalu teringat kat dia. Aku terbayang macam mana dia melangkah kaki dia datang ke tempat. Itu Bilal bin Rabah. Kerana dia menyayangi Rasulullah, itulah satu-satunya insan yang diutus oleh Allah, yang membawa rahmat, bawa kebaikan, bawa nikmat yang sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa kita kalau tanpa iman dan Islam? Saya suka ibaratkan kita ni macam botol air, besar sikit lah botol air. Diri kita nak jadi berharga ataupun tidak, diri kita dia macam botol ni, dia bergantung apa yang kita masuk dalam botol ini. Kita masuk dalam botol ni, ni dia buat drinking water. Ni jamu ustaz. Bola yang teh tarik barang, no. Ada melawak, tak perlu lagi dia pergi cari sembuh lah.
Berapa harga? Hak sak sikit dah ni, RM1. Tapi kalau kita masuk dalam ni mineral water, naik RM2. Botol itu juga kan. Baik, kita masuk dalam ni pula madu lebah tualang 3. Berapa harga? Saksi. Saya biasa tanya di Cameron Highland, orang asli juga. Saya tanya dia, berapa harga bang? Dia kata 40. Hui, mahalnya 40. Botol yang besar tu ke? Saya tanya dia, asli ke ini? Ya, saya memang orang asli. Orang tanya botol itu, dia kata dia. Kemudian saya duduk buat sembang dengan dia bagi lama. Last kali dia bagi 20. Rupanya orang asli ni macam tu. Kita jangan terus beli. Duduk sembang borak dengan dia bagi lama, dia kurang. Asli? Ya asli. Saya pun pakai percaya kat dia. Asli ke tak tahu. Kita pun tak pandai tengok, cuma pakai petua orang. Ada orang kata nak tahu asli tak asli, balik rumah masuk dalam peti air. Kalau dia beku, itu bukan madu asli. Kawan-kawan punya petua pula lagi syok. Kita senang je nak tahu madu asli tak asli, bawa balik rumah. Sampai rumah, kalau bini marah, hak tu madu asli, hak tu madu lain. Lagu itulah diri kita. Segak macam mana pun, kaya bagaimanapun, pangkat tinggi manapun, tapi kalau tidak ada dalam diri kita iman dan Islam, maka tidak ada nilai, tidak ada harga di sisi kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini yang dibawa oleh insan yang kita sambut pada malam ini. Apa yang perlu kita lakukan setelah kita menjadi pilihan Allah untuk diberi nikmat iman dan Islam ni? Beruntung kita. Kita tak pernah tengok Nabi. Jarak kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam jauh 1400 tahun lebih, tapi kita menjadi pilihan Allah untuk Allah bagi hidayah, dapat ada menerima nikmat iman dan Islam. Sedangkan ada orang yang sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama dengan Rasulullah, tapi Allah tak pilih dia untuk diberi hidayah iman dan Islam. Antaranya pak saudara Nabi, nama dia Abu Talib. Abu Talib ni dia bela Nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Rasulullah yang kita raikan pada malam ni, kisah hidup dia sedih. Dia lahir dalam keadaan yatim. Ayah dia meninggal, Abdullah bin Abdul Muttalib, ketika Rasulullah dalam kandungan mak dia Aminah. Keluar tak ada ayah lah. Tak ada ayah. Anak yatim. Dia tak pernah tengok wajah ayah dia. Sebab belum dia lahir lagi, ayah dia meninggal, anak yatim. Kemudian duduk dengan mak dia Aminah. Tak berapa lama Aminah pula wafat. Lalu dia dipelihara oleh datuk dia, tok wan dia, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni adalah ayah kepada Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk. Tok wan ni lama mana dia boleh bela kan? Tua dah. Tak lama ditakdirkan Allah, Abdul Muttalib meninggal. Kemudian dia dipelihara oleh pak saudara dia Abu Talib. Abu Talib ni bela Nabi sampailah anak terono. Dan dialah yang kahwinkan Rasulullah, urus kahwin Nabi dengan Khadijah, seorang
apa nama usahawan wanita yang berjaya pada waktu itu, ibu tunggal. Ibu tunggal. Isteri Nabi ini kebanyakannya ibu tunggal, isteri sahabat yang terkorban dalam peperangan. Yang muda darah seorang je, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan kalau nak ikut sunnah Nabi, ikut dulu. Tapi tak, tahun nikah ikut sunnah Nabi. Nabi ambil ibu tunggal, dia pederahat yang koyak Palestin. Rekon tak mahu, rekon. Jadi Rasulullah SAW dipelihara oleh ponakan dia sampailah dia dilantik oleh Allah menjadi Nabi, bagi wahyu, menerima wahyu dan berdakwah. Musyrikin Mekah marah kepada Rasulullah, Abu Talib duk jaga Nabi. Dia menjadi benteng daripada kejahatan orang-orang Mekah yang nak menyakiti Rasulullah kerana bawa ajaran Islam, kan? Maka mereka tak berani kasari Rasulullah SAW kerana takut Abu Talib tu ada. Tuan-tuan, tapi malam diriwayatkan sampai akhir hayat Abu Talib dia tidak mendapat hidayah, dia tidak dapat iman dan Islam. Allah kata dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau kasihi. Nabi boleh habang aja, Islam ini baik, iman ini baik, apa semua, tapi nak bagi seorang tu menerima, itu kerja Allah, itu dipanggil hidayah. Orang yang engkau kasih pun engkau tak boleh bagi hidayah. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang bagi hidayah ni kepada sesiapa yang ia kehendaki. Alhamdulillah. Kita yang tak pernah tengok Rasulullah SAW, jauh jarak kita dengan baginda, tetapi kita dipilih oleh Allah untuk diberi hidayah. Tuan-tuan, jadi sayangilah iman dan Islam yang ada dalam diri kita. Inilah yang dibawa oleh Nabi, yang diperjuangkan oleh baginda SAW, mengharungi segala kesusahan dan penderitaan. Apa susah yang Nabi tak tempuh? Iman dan Islam tu sehingga sampai kepada kita hari ini. Tuan-tuan, sebab tu kita kasih kepada Nabi. Kita buat Maulidur Rasul, mengenal Rasulullah ni satu, sebab kita kasih kepada Nabi. Yang kedua, kita syukur kepada Allah kerana Allah pilih kita, diberi hidayah. Allah bagi hidayah daripada awal lahir Islam terus bakar, sebab mak pak kita Islam. Ada orang kena cari punya lama sampai umur kat 50 tahun baru dapat hidayah. Alhamdulillah. Lucy tahu Lucy? Lucy Sobri, apa nama? Sobri tu lupa saya duk ingat Lucy tu lah. Tuan-tuan sekalian, Allah bagi hidayah kat dia. Kita ni Allah bagi awal lagi. Sebab tu sayanglah kat Nabi, dialah yang memperjuangkan ni nikmat yang kita boleh dapat hari ni, dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita, tuan-tuan, selain daripada kita mengingati baginda dengan jasa dia, kita patut menilai sejauh mana benar dan jujurnya cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kasih kepada aku, dia akan bersama dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena kasih sungguh-sungguh. Jangan hanya menanam tebu di tepi bibir. Tuan-tuan, buktikan.
antara ciri orang yang kasih pada seorang ni apa dia? Tuan-tuan, iaitu kita akan suka apa yang orang yang kita kasih itu suka, dan kita akan benci apa yang dia benci. Itu tanda kasih kan? Itu tanda kasih. Kita kasih kepada isteri kita, apa hak dia tak suka kita tak buat, apa hak dia suka kita cari, kita bagi. Itu tanda kasih. No, ni kita orang lelaki-lelaki ni sebelum kahwin dulu, perangai kita bukanlah elok semua. Ada juga satu dua hak tak elok. Contohlah kan, mayang zuhur tengah rumah sama muda tu di kampung. Lepas mayang zuhur, bangkit berdiri, dia buka kain pelikat dia, gulung, lepas kain tu jatuh sendiri, tinggal orang tu. Lepas tu mak dia kata, mat, oi tak elok lah tengok, tinggal selengkang tengah-tengah rumah, ambil pergi letak tempat dia. Dia kata apa? Biar pi mak, oi satgi senang, asak satgi terjun dalam lubang tu, angkat naik balik. Punya penyegan. Tiba-tiba sampai masa bertemulah jodoh, dapat isteri. Isteri pula baik, cermat. Isteri dia kata, tak sukalah, you ni kotor lah. Kan? Orang pula Pinang, nikah orang Putrajaya. Dia sanggup tinggal tu. Perangai dia tak elok tu. Last kali hari ni kita jadi sempurna. Kan? Baik, kita nak tengok apa bukti kasih kita kepada Nabi SAW. Berapa banyak dah amalan yang Nabi suka yang kita boleh ikut. Berapa banyak dah amalan hak Nabi tak suka kita boleh tinggal, untuk membuktikan cinta dan kasih kita yang sebenar kepada Nabi SAW. Nabi suka Al-Quran kerana Al-Quran itu mukjizat besar yang Allah bagi kepada Rasulullah SAW. Hudan lil muttaqi, sebagai petunjuk bagi orang muttaqi. Bagaimana kita dengan Al-Quran? Sehari berapa helai kita baca? Berapa ayat kita baca? Ke baca WhatsApp lagi banyak pada baca Quran? Nabi suka Quran. Kita kasih kat seorang kena suka. Tambah pula kita, saya teringat dulu tak ada zaman, tak ada WhatsApp zaman kami ya. Tak ada WhatsApp, tak ada apa. Tunggu postman man. Dengar mutu postman dia terjun biligan, ligan-ligan sorak tak ada hampa. Duk esok pula ada kot. Ni tunang tak markah apa lah. Duk bagi kata turun-turun ada. Postman mai. Allah punya syiar lah. Dia baca tu lah tak tahu apa kali ulang. Sebab orang yang dia kasih hendak buka sorak buka tarik sorak dari sampul tu, berkepuing bedak pula. Ni cerita orang dulu. Zaman tak ada handphone, tak ada WhatsApp. Baca pagi, baca tengah hari, baca malam, baca. Sebab ni surat daripada orang yang kita sayang. Kita dengan Quran tuan-tuan banyak mana kita baca. Kan? Kita khatam dalam setahun berapa kali? Kita nilai untuk buktikan. Kerana inilah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran. Nabi suka sembahyang berjamaah, Nabi tak suka sembahyang seorang. Jarang tak pernah kita jumpa hadis Nabi sembahyang seorang-seorang. Kita dengan sembahyang jemaah macam mana? Ada zaman Nabi SAW seorang sahabat nama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia ni buta. Lalu dia mari kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak saya ni dikecualikan daripada sembahyang berjemaah? Kerana saya buta, rumah saya dengan masjid jauh, tak ada orang nak bawa. Boleh tak saya ni tak payah sembahyang jemaah? Lalu Rasulullah tanya dia, adakah tidak engkau dengar azan? Dengar tak orang bang?
Dia kata, saya dengar ya Rasulullah. Awak tak dengar pula orang bang. Lalu Rasulullah bersabda, man sami'a nida'a farighan sahihan falam yujib fala salata lahu. Siapa yang mendengar azan dia pula sihat, farighan, jelas itu adalah suara azan, kemudian dia tak datang sembahyang berjamaah, dia sembahyang di rumah, fala salata lahu, tidak ada sembahyang bagi dia. Siapa tak sembahyang? Yang ni ada kupasan ulama lah, beza pendapat. Ada yang kata sembahyang pahala tak ada yang kata mereka tak sembahyang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang tanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, macam mana solat Nabi? Nabi sembahyang sunat di rumah. Orang bang, Nabi sembahyang sunat di rumah. Lepas tu dia keluar sembahyang fardu di jemaah, di masjid. Kita surau lah. Nabi sembahyang sunat di rumah, kemudian sembahyang fardu di masjid. Itu amalan Nabi. Maknanya begitulah amalan Rasulullah SAW. Kita kadang-kadang mengaku kasih kat Nabi, mai bulan Maulid selawat sampai nak runtuh surau, tapi sembahyang jemaah kadang-kadang sayang lah tu, kata sayang kat Nabi. Tapi kita nak suburkan lagi kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan membuktikan kita suka apa hak Nabi suka. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi suka puasa Isnin, Khamis dan puasa Ayyamul Bid, hari putih 13, 14, 15. Kita kadang-kadang harap Ramadan tu je lah. Kita pertingkatkan, kita buat juga amalan sunat. Selain pada pahala kita mengikut jejak langkah Nabi, dia juga kesihatan. Puasa ni kesihatan kita buat. Tuan-tuan, kerana Nabi suka benda ni. Nabi suka berqiyamul lail malam. Bagaimana kita ukur dengan diri kita? Tak macam Nabi pun, sikit pun ada kan, minggu sekali, 2 minggu sekali ada kita bangun di tengah malam, kita menghadap Allah, kita berdoa, kita merayu kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini semua amalan-amalan hak Nabi suka. Kemudian Rasulullah SAW baik dia dengan isteri-isteri dia, tolong isteri dia, diceritakan. Orang tanya lagi dalam hadis yang lain kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Rasulullah ketika berada di rumah. Wahai Aisyah, Sayyidatina Aisyah kata Rasulullah bila duduk di rumah dia bantu aku buat kerja-kerja rumah. Nabi pangkat tinggi Rasulullah duduk di rumah tolong isteri dia. Kerja rumah ni apa dia? Memasak, membasuh, menyimpan, ni semua kerja rumah. Nabi buat. Nabi Rasul tak ada pangkat yang lebih tinggi daripada Rasul. Kita baru saja dia. Ini kata, bang, tolong ambil baju dia menyedai tu, hujan nak turun. Ingat aku siapa? Saja nak tahu tak? Dulu kopra tak apalah. Nabi ya Rasulullah, mana ada pangkat lebih tinggi dari Rasulullah? Dia bantu buat kerja rumah. Bila sampai waktu sembahyang, Nabi akan keluar sembahyang berjamaah. Ini Rasulullah SAW. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, perangai akhlak Nabi dengan isteri cantik, dengan jiran. Dengan jiran Nabi baik sungguh. Sehingga ada satu cerita Rasulullah berjiran dengan Yahudi. Yahudi ini pula jahat. Hari-hari Nabi keluar rumah dia, adalah benda yang diletak bagi nak menyakiti Rasulullah. Buang. Besok keluar, ada pula. Buang. Begitulah hari-hari. Satu hari Nabi keluar, tak ada apa.
Hari ni dia tak buh apa depan rumah aku. Jiran dia. Lalu Rasulullah tanya jiran sebelah, mana pergi jiran kita? Dia berkata dia sedang sakit ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pergi ziarah dia. Ni ada buat jahat ke dia ni. Tapi kerana jiran, nak tunjuk jiran ni kena hormat, kena mulia. Pergi tengok-tengok dia demam, sakit, balik ambil makanan, mai pula suap dia. Tuan-tuan boleh ke tu? Orang berhabak kata ni jiran kita duduk tingkat 2, aksiden patah 8. Dia tanya hak mana? Alah, hak tu selalu mengatakan, oh hak tu ke? Biar dia mampu terus lagi bagus. Tu bahasa kita. Nabi begitu jaga. Sebab tu Rasulullah kata apa? 3 kali Nabi ulang perkataan yang cukup bahaya. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tak beriman. 3 kali. Sahabat tanya, man huwa ya Rasulullah? Siapakah orang itu ya Rasulullah? Yang Nabi kata tak beriman sampai 3 kali. Lalu Rasulullah SAW jawab, allazi la ya'mana jarahu bawa'iqahu. Orang yang tidak memberi keamanan kepada jirannya kerana kejahatannya. Sampai jiran tak duduk tak tenang, pasang radio deras pun, kawan-kawan nak tidur pun tak boleh. Kemudian berkelahi dia, mulut, bahasa, semua. Belum dia main aman tempat kita ni. Main-main hamba Allah ni baru tukar main duduk sini. Bukanlah kat peda ni, kat peda pada Jawi main sini, kat rumah saya. Dia main-main duduk saja, habis satu flat tu semua jadi hara-hara habis. Masa dia tak ada tenang kerana kejahatan dia. Orang ni Nabi ulang 3 kali tidak beriman. Jaga tuan-tuan. Ni Nabi suka. Nabi mengasihi, mengasihani orang-orang miskin. Nabi mengasihi kanak-kanak. Ni sifat Rasulullah SAW kan, dengan anak cucu dia. Sehingga Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Nabi tengah semayang, dia naik atas kuat atas belakang. Nabi lamakan sujud sebab biar cucu dia duduk. Elok dia berturun dia baru Allahu Akbar. Kasihnya Nabi pada kanak-kanak. Kita ni cengih daripada dalam penjara sampai rumah. Kalau anak naik lagu tu ya, dia sigung terpelanti dia nak. Orang nak semayang kacau. Jangan begitu. Biar di rumah kita kena berlemah lembut dengan anak, dengan isteri. Dan ni Rasulullah SAW disebut dalam kalam berjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Suara saya ni sebenarnya sedap, tapi meduk hujan ni jadi tak sedap. Tak lebih sedap. Nabi ini dicerita oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Berzanji tu. Kitab Berzanji orang tak baca lah ni. Dulu kenuri riyuh baca memuji Nabi. Allah memang kabel tapi malam tak apa. Itu sebenarnya syair bait yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji memuji Rasulullah dan mencerita tentang akhlak Nabi yang terpuji. Rasulullah ni seorang yang tawadhu wa khidmatu ahlihi, dan Nabi suka khidmat tolong isteri dia sehingga jahit kasut dia sendiri. Kasut jahit sendiri. Nabi itu Rasul. Tuan-tuan, jadi banyak lagi akhlak Nabi, kesukaan Nabi. Mailah kita pakai tiru, kita pakai ikut sebagai tanda kita mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Cantik akhlak dengan isteri kan.
Nabi ni tuan-tuan diriwayatkan dia sentiasa menjaga hati isteri dia. Bila sampai dah usia dah agak banyak, Aisyah pun dah banyak kan. Orang Arab ni dia selalunya bila dia tua sikit, dia agak tembul sikit, tahu tembul, dia gemuk sikit. Bukan orang Arab, orang Melayu pun macam dah. Aisyah tak kata apa, tapi Rasulullah sendiri rasa di hati dia, barangkali isteriku ni rasa aku kurang dah sayang kat dia. Tu Nabi punya jaga sampai begitu. Walaupun Aisyah tak kata, tapi Nabi ambil dia ambil perasaan tu dia. Lalu dia pergi kat isteri dia, dia kata, ya Umairah, aku walaupun engkau dah berumur, aku tetap kasih kepada engkau. Nak bagi Aisyah tu sebab ni bisik di belinga. Kita biasa pergi abang kat bini dulu. Bisik Mu'ang, walaupun kita anak banyak dah, tapi aku tak sayang kat Mu'ang. Tuan-tuan, ada juga dia bisik, hampa ni kui tua, kui besar, macam tung terang. Dia kata kat ni, bini pun geram dia kali balik pak hang pun perut macam Doraemon yang duduk lagi bini. Nabi tak, dia sentiasa menjaga. Pernah Rasulullah SAW keluar malam lah, lepas tu nak balik lah. Aisyah ni tunggu Rasulullah, tunggu terlena kan. Zaman tu mana ada TV, mana ada Astro kan, mana ada kereta Jepun, kereta Korea. Lalu Rasulullah balik bagi salam, sekali tak jawab, dua kali tak jawab, tiga kali tak jawab. Lalu Rasulullah tidur depan, tak ketuk pintu. Sampailah pagi-pagi tu Aisyah buka-buka tengok Rasulullah tidur. Ya Rasulullah, aku minta maaf kerana terlena, tak senang. Aisyah, Rasulullah pun kata, aku pun minta maaf pada engkau wahai Aisyah kerana aku balik lewat. Masing-masing bakat minta maaf. Kalau kita agak-agak gimana? Bagi tu orang panggil sampai 10 kali ketuk pintu tak buka, lena mampui. Bini pula kata, yang hampa tu pun awak yang balik lambat sangat. Kata pukul 10, pukul 1 tak balik. Nabi dah tuan-tuan. Jadi ini sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, antaranya lah sikit yang dapat saya contoh. Marilah kita contohi baginda dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya, kepribadiannya. Insan yang diutus oleh Allah, yang membawa contoh kehidupan yang mulia dunia dan akhirat, dan rahmat kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Inilah insan yang membawa rahmat kepada kita, berteraskan kepada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka mudah-mudahan Allah terus menempatkan di hati kita rasa cinta, rasa kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita memiliki bukti-bukti kasih kepada Nabi dalam arti kata yang sebenar. Jadilah dekat tu. Saya bukan kesian kat tuan-tuan perempuan, saya kesian kat tu anak-anak kecil-kecil. Kalau setengah jam lagi merasa lena habislah tu awal. Terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Firdaus, tuan-tuan dan perempuan di Jabatan Kuasa Surau yang memberi kepercayaan pada saya untuk sama-sama kita menghidupkan majlis pada malam ini. Surau ni saya duduk main daripada muda sampai ketua. Tahun 90-an duduk main. Alhamdulillah lah kita dapat bersama, kita menyemarakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita sebagai umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat rahmat dengan keputeraan baginda,
dan yang akan layak untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.